Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, nampak skrin. Waalaikumsalam, Prof. Tak nampak lagi, Prof? Skrin tak nampak lagi? Belum. Okey, sekejap. Okey, nampak dah? Ada. Bawah ni kita, ini dah, belum dah kan? Gradient dah, absorption chromatography dah. Ni benda. Ni benda kan? Kau belum? Ini dah yang apa untuk liquid phase chromatography open column dah ya? Dengar tak suara saya? Kalau line tak elok Dengar bro. Dengar Okey, untuk yang nota ni saya nak upload tak boleh besar nanti sebab dia bagi 10 ya. Ini 15. Nanti saya buat macam mana? WhatsApp boleh masuk tak WhatsApp? Boleh masuk kan? Yang besar ni. Ya. Ataupun kalau besar, Prof boleh share link daripada Google Drive ke, Prof? Boleh. Okay. Okey, saya tengok ni. Open column ni dengan apa? Close column sama saja. Lebih kurang. Sebab open column ni melibatkan apa? Kita pack sendiri. Kita rasa ni dah ke? Dah kan ni kan? Yang ni dah. Separatic apa semua kan? Lepas tu partition, ion exchange, rasa dah semua ni kot. Sampai GPC, gel formation ni. Activity, resin. GPC, gel formation. Okey, ini kalau untuk gel formation ataupun gel exclusion. Okey, ini open column. Ini dah kepada torus yang tertutup. Okey. Tadi yang atas open column maksudnya yang kita boleh masuk secara menggunakan contohnya burette. Okey, dan juga kalau close pun boleh menggunakan stainless steel ataupun glass, biasanya stainless steel. Okey, untuk yang keempat, gel formation chromatography ataupun gel exclusion. Di sini separation based on relative size of molecule. Dia akan memisahkan bahan mengikut molekul size yang tertentu, di mana kebiasaannya molekul yang besar, molekul yang besar akan melalui celah-celah stationary phase. Maksudnya ni biasanya kalau untuk gel formation bahannya dibuat daripada bahan yang untuk memisahkan dibuat daripada jelly ataupun gel lah. Okay, di mana gel tersebut mempunyai liang-liang yang poros dalamnya. Okey, liang-liang poros tadi. Jadi kalau molekul kecil akan memasuki liang-liang gel tersebut, menyebabkan yang kecil akan keluar lambat berbanding dengan yang besar. Yang besar akan melalui celah di antara gel-gel. Okey. Yang kata poros polymetric inilah polimer. Stationary phase dia terdiri dari polimer. Biasanya polimer yang bentuk butiran-butiran kecil, polimer. Okey, yang mempunyai poros inilah poros. Okey.
Okay, the flow of mobile phase will cause larger molecule to pass through the column unhide without penetrating the gel matrix. Saya cakap dah, whereas smaller molecule will be retarded according to the penetration of gel. Dia masuk dalam dalam gel tersebut. Gel tersebut mempunyai liang dia punya panjang laluan yang lebih panjang lah berbanding dengan melalui celah between dua polimer, dua butiran polimer. Okey, masuk tu apabila dia masuk dalam tu mungkin dia berlengkar-lengkar lah dalam tu. Kita tak tahu dia punya panjang lubang saiz ni panjang mana, jadi dia berlengkar-lengkar menyebabkan dia akan bergerak dalam dalam perjalanan yang lebih jauh berbanding dengan pergerakan di antara butiran polimer di celah-celah, masuk di celah-celah dua polimer berbanding dengan masuk dalam polimer tadi. Okey. Inilah maksud dia. Okey, ni dia melalui dalam. Okey, bergerak dalam kalau melalui celah ni, melalui celah maka lebih cepat lah. Okey, melalui besar lebih cepat. Maksud yang besar akan keluar dulu. Sebab apa dia akan melalui celah. Dan kita tak boleh bayangkan macam ketulan, bukan bukan ketulan sebenarnya. Bentuk molekul ni molekul yang dia boleh macam elastik lah, contoh lebih kurang untuk elastik, dia boleh mengecil, bergerak berjalan, bergerak melalui celah. Okey, macam getah macam kita lalukan dalam roll kan, dia akan celah ni bergerak. Yang besar akan bergerak di celah-celah. Okey, melalui celah. Di mana yang kecil akan melalui liang-liang, menyebabkan yang besar akan keluar dulu, kemudian yang kecil akan keluar lambat. Maksudnya molekul besar akan keluar dulu. Okey, itu adalah gel formation chromatography. Okey, ini melibatkan boleh kita buat juga sama ada menggunakan open column ataupun close column. Ini lebih kepada ni lah, close column. Okey, mana tengok ini lah. Biasanya kita inject sampel, kemudian ada tekanan, sudah diberi tekanan maka akan bergerak lah. Dia lambat. Okay. Gerakan dia punya mobile phase. Okey, ini untuk habislah untuk size exclusion yang terakhir sekali lah, melibatkan chromatography. Okey. Okey, kemudian kita tengok sedikit mengenai electrophoresis. Nota-nota ni saya ada upload. Saya upload tadi. Boleh tengok. Kita tengok ada electrophoresis. Okay, electrophoresis is defined as the migration of charged particle through a solution under influence of an electric field. Ini melibatkan apa? Kita memisahkan sesuatu analyte, di mana analyte tersebut mestilah mempunyai charge. Ini penting, analyte mempunyai charge. Okay, kemudian dia akan dipisahkan ataupun di atas aruhan kuasa elektrik, ada medan elektrik di situlah. Di mana apa yang berlaku adalah cation, electrophoresis cation move towards cathode and anion move toward anode. Itu dia. Okey. Di mana cation akan bergerak kepada cathode dan anion akan bergerak kepada anode. Itu yang berlaku. Okey, memang diagram banyaklah. Maksudnya di situ kita ada anode, ada cathode. Okey. Dia menggunakan kuasa medan magnet, di situ sampel kita akan bergeraklah. Dia bergerak. Okey, perlawanan di situ. Okey, jadi situ apa cara kita nak buat? Situ memang kalau anda tengok di sini tidak ada gambar. Okey, hanya ada gambar, ada gambar banyak sebenarnya. Kalau kita cek kepada electrophoresis. Ya, saya tengok electrophoresis. Sekejap. Saya ada electrophoresis. Ni.
Okey, banyak. Proton memang cukup banyak dalam Google, Mr. Google, okey. Inilah. Okey, maksud dia pergerakan, okey, daripada kalau ni positif, yang negatif akan pergi sini, okey. Kemudian kalau yang ni charge, okey, negatif, okey, analyte yang positif akan bergerak ke arah ini. Maksud dia akan berlawanan arah, okey, berlawanan charge gitu. Okey, ni yang berlaku lah. Banyak ada. Ni dia punya Father of electrophoresis, kita Nobel Prize Andy Tiselius, okey. Ni dia buat medan magnet, medan elektrik sini. Okey, ini tak perlu letak. Dia simple saja. Contoh sini lah pergerakan. Mana biasanya bahan, okey, bahan yang kita letak di atas ataupun plate, kita ada plate di mana macam TLC plate lah. Dia ada plate di mana sampel kita terletak di atas plate tersebut. Maka apa yang berlaku macam cakap tadi lah, okey. Maksudnya kalau di tengah-tengah terletak, tak di tengah, maka dia akan migrate, ya, bergerak ke arah charge yang berlawanan. Okay. Maksud di sini yang penting sini adalah sampel kita mestilah mempunyai charge, spesies yang bercharge. Kalau tidak ada charge, maka tidak akan berlaku mana-mana pergerakan, dia akan duduk di situ saja. Duduk di situ, kita letak situ, di situlah, tak pergi ke mana. Okey. Okey, inilah polymeric gel yang inert, yang lengai, uncharged and does not cause retardation by binding the molecule. Itu yang kita tengah cakap dia. Kita letak daripada gel yang inert, yang maksud dia melengai, dia tak ada apa-apa, dia hanya sebagai fungsi untuk kita letakkan sampel kita sahaja. Kemudian akan berlakulah di situ pergerakan analyte melalui gel tersebut. Dia mesti bentuk gel sebab apa? Gel ni okey, dia ada boleh membolehkan pergerakan analyte. Kalau dalam bentuk solid biasa memang tidak akan boleh bergerak. Masa analyte kita dia boleh gerak. Gel boleh bergerak kan. Gel dia macam apa? Boleh ni kan, boleh bayangkan kan gel macam mana kan. Boleh, maksud dia electrolyte kat situ menyebabkan berlakunya pergerakan kan. Maksud dia ada bentuk larutan yang memang akan ada larutan dia di situ menyebabkan berlakunya pergerakan. Okey, bentuk gel ni adalah yang likat, yang viscous, maksud di situ memang akan ada sedikit secara aqueous. Itu yang akan menyebabkan sampel ataupun analyte, cation ataupun anion akan bergerak. Kalau dalam bentuk solid pepejal yang tidak mempunyai aqueous dalam tu, maka tidak akan berlaku lah dia punya migration tadi. Migration tak akan berlaku. Okay. Dia mestilah bentuk gel. Okay, kalau air tak boleh pula. Kalau air nanti dia akan meleleh. Ini menyebabkan gel ni, polymer gel ni, dia akan stain di situ. Okay, akan stain melekat di atas plate, maka analyte kita akan bergerak dalam gel tersebut. Okay. Gel ni tidak akan meleleh. Okay. Itu fungsi dia. Itu kepentingan gel kat situ. Tidak ada gel maka tidak akan ada. Dia mesti ingat gel tu mesti ada aqueous. Kalau tidak akan berlaku migration. Maksudnya yang analyte yang bercap positif negatif tidak boleh bergerak lah. Dia kaku di situ. Boleh Boleh ikut? Boleh. Okey, seterusnya. Okay, inilah sampel-sampel yang sering digunakan biological molecules such as amino acid, peptide, protein, nucleotide, and nucleic acid process ionizable groups. Memanglah dia memang boleh buat ion sebab benda ni semua boleh buat ion, and are made to exist as electrically charged species either as cation or
anion. Okey, maksud dia bersifat itu pun boleh. Okey, dari situ ada juga lah even carbohydrate can be given weak charge by derivatization. Kita kena lakukan derivatization such as borate or phosphate. Dia maksud dia derivatization. Nanti kita tengok apakah yang dimasukkan derivatization tu. Okey. Apa contoh kita tengok nanti di dalam chromatografi gas, di mana di situ kepentingan derivatization kalau untuk kita menukarkan satu keadaan yang yang tidak boleh tidak boleh diaktifkan ataupun tidak boleh kita tentukan dengan melakukan derivatif, maka kita boleh tentukan. Contoh sini sama jugalah. Di sini karbohidrat ni daripada yang tidak bercas kita boleh tukar ke bentuk yang cas dengan cara melakukan derivatif. Okey, baru saya ingat bahasa Melayu, penerbitan. Kalau dalam bahasa Melayu dinamakan penerbitan. Okey, maksud kita terbit ke bentuk yang lain yang kita menindak balaskan dia. Okey, derivatization maksud terbit penerbitan dalam bahasa Melayu lah. Ini masuk sini karbohidrat kita tindak balas dengan borate ataupun fosfat akan menyebabkan karbohidrat tadi akan membentuk charge, bentuk charge. Jadi kalau dah membentuk charge, maka boleh kita pisah menggunakan electrophoresis. Okay, the electrophoretic mobility is the rate of migration of the substance measured in cm. Cm per second itu melibatkan dia punya penghijrahan pergerakan lah. Dia bahan disukat dalam sentimeter per saat. Okay, maksud dia dia bergerak kelajuan. Maksud dia kelajuan tertentu itu akan menggambarkan sekian-sekian. Maksud dia apa yang kita nak kena pasti dengan kita menentukan dia punya migration dia, kadar pergerakan dia. Okay. Jadi kalau CA contoh kadar pergerakan dia berapa, CB berapa, CC berapa. Maksudnya kita bandingkan dengan standard, mana-mana pun samalah banding dengan standard. Okay. Di sini under the influence of a potential gradient of 1 volt per cm. Maksudnya kita menggunakan kuasa elektrik untuk kita nak menarik tadi, ataupun kita mengadakan charge positif ataupun negatif, ataupun cathode dan anode. Okey, ini dia unit dia lah, meter square volt tolak 1 second tolak 1. Okey. Okey, sinilah yang ini kalau satu note lagi memang ada lah. Okey, ini dia punya unit. Okey, cm volt second tolak 1. Okey, dia punya electrophoretic mobility. Okey, di sini kita tengoklah ada beberapa faktor yang boleh influence dia punya pergerakan, charge, size, shape, molecule, viscosity, pore size, berapa pH, apa semua ni. Okey. Ini lah. It also depend on composition of the conducting liquid, its nature, concentration, pH, and the presence of additional solvent and viscosity. Ini yang benda yang bahan ataupun dia punya ciri-ciri yang mempengaruhi dia punya migration tadi. Okey, ciri-ciri dia punya migration, maksud dia depend on composition. Benda apalah, conducting liquid ke, dia punya semula jadi dia, kepekatan dia, pH dia, okey, haba apa semua, okey, mempengaruhi. Okey, faktor affecting electrophoresis ini yang inilah yang major. Okey, sample, electric field. Kemudian electric field ni maksud dia yang kita berikan tadi lah. Okey, sampel, bantu sampel kita sama ada bercas. Okey, sampel tinggallah. Kalau yang bercas memang betul-betul cas tu kuat, maka dia akan bergerak laju lah berbanding dengan delta. Okey. Kemudian supporting medium yang saya cakap tadi, gel tadilah supporting medium. Okey, gel yang kita gunakan.
gel gunakan. Kemudian buffer ni melibatkan daripada sampel kita, kita buffer kita gunakan. Jadi faktor-faktor yang kuat mempengaruhi lah. Okay, sampel tinggal, kalau sampel apa yang berlaku adalah charge, sampel tinggal charge. Macam tadi saya cakap, yang bercas sajalah yang boleh. Okay, yang bercas apa kita tengok apa charge dia macam mana, kekuatan dia. Okay, tengok ni the net charge, maksudnya net charge ni yang charge seluruhan of molecule is the most important factor affecting the mobility of the molecule. Okay, based on it, the greater the net charge, the greater the mobility of the more quickly the molecule migrate. Macam cakap lah, dia lebih berkutub, maka dia akan lagilah cepat bergerak. Okay, dia lagi cepat bergerak. Okey, untuk kes ni ingat okey, hanya untuk molekul yang berkutub saja. Tengok sini berkutub je kuat. Okey. Maksud dia tengok yang lebih berkutub saja. Kalau tengok sini kan, tengok apa? Biology molekul, amino, acid, apa semua. Okey, ini yang digunakan. Ya. Okey, ini kita guna, biasa guna ini. Okey. So ini yang berkutub, kuat berkutub positif, data positif, maka dia akan bergerak lebih cepat. The net charge tu yang akan mempengaruhi. Okay? The net charge of particular compound depend upon the buffer and the resultant pH set by the buffer. Maksud dia buffer ni maksud dia kita letak sampel kita dalam buffer tersebut. Jadi buffer tadi akan mempengaruhi pH lah. Apa biasa buffer adalah datang penimbal dengan pH yang tentu kan. Penimbal dengan pH yang tentu. Jadi maksud dia buffer memainkan peranan dalam masa yang sama pH lah. Okay, buffer tu. Okay, yang size of molecule. Okay, inilah ciri-ciri bagi satu sampel lah, melibatkan charge. Kedua, melibatkan size of molecule. Okay, the bigger molecule have a small electrophoretic mobility compared to the smaller particles. Memanglah kalau kita dari segi logik pun mudah kan. Yang besar tu berat, jadi susah nak bergerak, lambat sikit lah banding dengan yang kecil. It is due to increased frictional and electrostatic force. Biasalah dia akan bergeser kan, akan bergeser dengan apa, dengan polimer tadi ataupun dia punya bahan yang inilah yang kita letak tadi. Okey, bahan utama, platform dia, dan juga electrostatic force. Okey, geseran dan daya elektrostatik di antara apa analyte dengan dia punya platform tadi. Okey, itu size molecule, charge, okey, shape of molecule, bentuk main peranan juga. Bentuk molekul bukan setakat size saja, bentuk juga memain peranan. Okey, bentuk juga memain peranan di situ. Okey, molecular have similar charge but differ in shape, exhibit different migration rate. Okey, tengok tu. Similar charge yang sama dengan bentuk yang berbeza akan menghijrah, akan bergerak berbeza. Okey. For example tu, the globular protein which migrate faster than the fibrous protein. Ini bentuk sajalah. Okey. Dia perlu check globular dengan fibrous apa. Kita tengok plate dapat ya. Nanti you check 3 dimensi je nak. Okay, fibrous protein shape is flattened. Maksud dia untuk rata kan. Ini globular bentuk dia round. Bulat ni kan, bulat. Maksud dia kalau bulat ni memanglah dia akan apa? Dia akan, kalau dari segi logik dia nampak bola akan bergerak boleh dengan laju lah, sebab tu apa? Globular ni akan migrate faster than fibrous ni. Okay, sebab apa? Bentuk round maksud dia bentuk bulat, dia bergolek laju lah. Dia laju berbanding dengan yang flat. Flat nak tolak tak boleh, susah. Okey, itu bezanya. Okey, bezanya. Okey, kemudian yang keempat adalah concentration, kepekatan. Jadi maksud situ kita dah pecah
pecah daripada sampel kepada 4 ciri-ciri yang ada sampel. Okey. Concentration is the gel affect the migration of protein through the matrix. Inilah matrix maksudnya adalah matrix adalah benda yang berada dalam sampel tapi tidak mengganggu. Okey, itu nama matrix. Okey, contoh determine the frictional coefficient kat situ. Okey. The nature of concentration of a sample is important for selection of the correct supporting medium. Sebab apa? Di situ medium maksud medium apa? Medium adalah bahan ni lah. Bahan dia punya apa? Bahan yang platform untuk electrophoresis gel tadilah. Gel medium. Okay, correct supporting medium. Okay, jadi maksud medium ni macam-macam gel lah. Kita boleh tengok situ. Okay, jenis gel ada gunakan sebagai platform dia untuk kita meletakkan sampel. Okay, higher molecular mass protein are separated using low frictional coefficient. Okay, contoh sudah of polyacrylamide. Okay, kalau low molecular mass protein lah separated using high frictional coefficient. Guna contohnya adalah tu kan. Okay, ada situ. Okay, terusnya. Okay, ini kemudian yang kedua adalah electric field. Okay, ini melibatkan yang tadi melibatkan sampel sendiri, ciri-ciri dia. Kemudian yang seterusnya adalah melibatkan dia punya kuasa elektrik yang kita berikan di luar di situ. Okay, medan elektrik yang kita berikan di situ. Di mana ini adalah formula dia ni lah, according to Ohm law, I equal to V over R kat situ. Okay, voltage over resistance. Okay, untuk current. Okay, pertama itu voltage. Okay, the increase in voltage leads to increase the rate of variation. Memanglah kalau kuasa tu tinggi kan dia akan tarik lah, laju lah. Dia akan tarik laju. Okay, umpamanya macam magnet lah, magnet kuasa yang kuat lah, dia akan menarik contohnya menarik besi besi. Magnet yang slow lah. Okay, mungkin dia tidak sekuat mana magnet yang lebih tinggi kuasa magnetnya. Macam itulah. Maksudnya kalau bertambah dia punya voltage, maka rate of migration dia akan bertambah. Okay. But voltage is limited by the fact that it hits and ultimately causes the gel to melt. Jadi itu masalah pula. Kalau apabila kita tinggikan dia punya voltage, apa yang berlaku adalah gel atau platform tadi akan panas dan juga dia akan melt pula, habis lebur habislah, akan habis sampel kita, rosak habis semua, akan keluar. Okey, jadi situ dia ada had dia. Okey, high voltage also decrease the resolution. Dia situ lebih high tu apa, above 5 to 8 volt per cm. Ini tak boleh lah itu. Ini akan menyebabkan apa, gel melt kat situ. Okey, dia melt dan juga boleh menyebabkan apa, resolution kat situ kalau above tu. Okey, maksud dia tinggi akan melt dan tinggi juga dia punya voltage juga akan decrease dia punya resolution. Maksud dia di situ pemisahan yang tidak baik. Okey, pergerakan ataupun apabila tinggi akan menyebabkan mungkin dia gel tu belum lagi melt, boleh lagi, tetapi disebab kuasa yang tinggi akan menyebabkan tarikan dia memang laju, tarikan dia kuat, menyebabkan tidak akan berlaku pemisahan yang baiklah. Tu resolution mungkin kalau slow, maksud dia kurang sedikit, mungkin kita akan nampak dua titisan yang contohnya dua titisan yang jelas, yang berhampiran kan. Kalau ni kan yang berjauhan. Okey, contoh sinilah. Okay, kalau katakan laju ataupun dia punya kuasa voltage dia kuat, mungkin menyebabkan pemisahan ini tidak berlaku. Okey, mungkin akan terus tarik rapat semua, menyebabkan tidak berlaku dia punya pemisahan baik. Ini
resolution byte lah ni. Kita nampak berbeza kan. Berbeza ada 1, 2, 3, 4 ni resolusi yang baik. Okey, baik. Ini lagi baik lah, jauh. Okey, mungkin masa lama. Okey, jadi masuk situ kita boleh lihat dengan kita mengawal dia punya voltage tadi. Kalau mungkin kita letak voltage yang kurang, okey, voltage yang kurang, mungkin penarikan dia ataupun cara pemisahannya lambat, mengambil masa yang lambat. Jadi maksud dia mungkin kita boleh naikkan sedikit dia punya voltage. Naikkan voltage, sekiranya masih lagi berlaku pemisahan yang dapat kita lihat, maka okeylah. Kalau kita naikkan voltage menyebabkan pergerakan ataupun tidak ada resolusi ataupun resolusi tidak baik, maka tidak bolehlah kita naik ke voltage yang tertentu. Jadi kita di sini mudah untuk kita melihat. Melihat di mana kalau kita terlalu laju, kita akan nampak tidak berlaku pemisahan. Terlalu lambat, kita akan nampak lambat sangat nak memisah. Jadi kita boleh kontrol dia punya voltage. Boleh kontrol voltage, tetapi ada hadnya. Okay, ada hadnya voltage tersebut. Contoh ni lah. Ada hadnya. Jadi maksud sini dia 5 hingga 8 saja. Bulb tu. Okey. Jadi 5 hingga 8, okey. Ni akan menyebab ni above dia. Okay, above antara 5 hingga 8 maksud dia tinggi daripada 5 lah. Akan menyebabkan resolusi yang tak baik. Okay, current. Okay, increase the current leads to increase in voltage. So the magnetic also increase. Okay. Dia bergerakkan laju. Okay, current. Resistance. If resistance increase, magnetic juga akan jadi decrease sebab kita V over R kan. I sama dengan V over R. Jadi maksud formula di situlah kita gunakan. Main-main di situ saja. Okey, kemudian sini yang ketiga adalah supporting medium. Okey, supporting medium. Ini saya bahagikan benda ni okey, dan ni maksud dia masing-masing punya ni lah. Masing-masing minta cara untuk untuk memisahkan. Di sini dia masukkan sekali ni kan. Charge, size, okey, shape, molekul apa semua kan. Jadi maksud tadi saya pisahkan mengikut dia punya 4 tadi. Pertama adalah bahan tersebut tersendiri. Dia itu ada 4. Kemudian kuasa elektrik apa semua. Okey, maksud dia ini melibatlah benda sama ada. Yang pertama analyte sendiri yang sifat fizikal dia. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang bukan analyte, faktor luaran. Jadi maksud dia masing-masing mengikut penulis masing-masing ya. Jadi sebenarnya semua tu wujud. Jadi yang saya buat tadi untuk memudahkan kita mengkategorikan. Pertama kita tengok sampel apa yang ada kat dia, charge, size, molekul. Okey, itu untuk sampel lah. Okay, sampel. Padahal ini semua ada dalam tadi untuk yang teks tadi. Okey, shape, molekul, kemudian concentration itu untuk sampel ataupun analyte. Kemudian electric field, inilah libatkan I, V dan R. Okey. Kemudian supporting medium. Okay. The inert medium can exert absorption. Okay. Ini molecular sieving effect on the particle, okay, influencing its rates of migration. Maksud memanglah, okay. Maksud situ dia mesti yang inert lah, okay. Yang inert maksud dia mesti yang lengai, dia tidak akan boleh tindak balas dengan sama ada dengan sampel ataupun dengan analyte. Okey, bukan dengan sampel analyte samalah. Okey, dia boleh bertindak balas dengan analyte kita. Okey, analyte tu dalam analyte mungkin ada dia punya buffer. Okey, ada buffer maksud dia memang dia betul-betul lengai lah. Dia yang lengai, tidak tindak balas dengan apa-apa analyte ataupun bahan yang kita letak di atasnya. Itu penting. Okey, yang pertama, absorption. Ni jenis dia punya
supporting medium, adsorption. It means retention of a component on the surface of supporting medium. Ini sama lah, ini lebih kurang sama dengan kromatografi, lebih kurang sama kromatografi. The rate and resolution of the electrophoretic separation can be efficiently reduced by adsorption. Sama saja, maksudnya kalau tertarik itulah, masuk bahannya jenis adsorption, material lah seperti. Kemudian molecular sieving, ini sama dengan apa? Inilah untuk size lah ni. Ini untuk size. Yang tadi untuk adsorption bukan sama dengan apa? Sama dengan kromatografi. Molecular sieving maksud dia akan ni lah, akan melibatkan dia punya size tu lah. Media such as ni polyacrylamide, agar, starch, Sephadex, ni semua nama-nama ni lah. Nama-nama commercial Sephadex ni has pore within the gel beads due to its cross-link structure. Ada pore lah, ada pore menyebabkan kes sama macam chromatography. Rate of migration depend on type of medium use. Memanglah gantung pada medium. Ni Sephadex as supporting medium. Sephadex ni adalah gel lah, gel, polymer. Ini adalah nama commercial. The molecule of sample that has large size, then the pore can enter the gel beads. Sama dengan case tadi. Dia akan menuju celah. So larger size molecule will migrate faster. Faster lah, bergerak laju. Dia akan bergerak ke arah arah anode ataupun cathode. Dia akan bergerak laju berbanding dengan yang kecil, celah pore. Ni polyacrylamide, starch and agarose as supporting medium. Large molecule of sample can also made to squeeze through the pore of the smaller size molecule. Sama saja. Kemudian bagi yang khususnya viscosity. Viscosity of the supporting medium also plays such a great role in the rate of migration of the sample in the electrophoresis process. Maksudnya penting lah. Kita perlu kelikatan dia macam mana, likat atau tidak. Increasing viscosity of the medium will slow the migration. Memanglah dari segi logik kan. Logik bahawa kalau terlalu likat jadi nak bergerak tu berat lah, berat ditarik oleh dia punya fasa tadi, bahan tadi ditarik. And increasing pore size speed up the migration. Memang kalau kita increase pore size, dia akan bergerak lajulah. Kalau kita increase dia punya viscosity, dia akan menyebabkan slow migration. Jadi maksud dia situ kita boleh control. Kemudian temperature, suhu juga influence the rate of migration. Through the viscosity of the supporting medium. Increase the temperature will decrease the viscosity of the supporting medium. Thus rate of migration increase. Dia akan bertambahlah. Maksud dia boleh kita naikkan suhu menyebabkan apa? Menyebabkan kita punya medium tadi, dia punya viscosity-nya akan berkurang. Dia akan panas, biasa panas dia akan cairlah sikit kan. Kalau cair ni menyebabkan bolehlah sampel kita tu bergerak lebih laju. Thus rate of migration increase. Itu dari segi teorinya. Sometimes increase the temperature will alter the composition of the medium. Jadi itu dia akan kacau pula kita punya medium. Jadi suhu yang tertentu sajalah boleh dicuba. Mungkin apabila kita dah menggunakan dia punya medium tadi, biasanya syarikat yang pengeluar akan beritahu
Saya beritahu suhu adalah sampai certain suhu saja yang boleh. Jadi bila suhu yang lebih pada contoh dia kata pada X, suhu maksimum daripada X, lebih daripada X akan menyebabkan akan berlaku perubahan kepada medium tadi. Jadi maksud dia apabila kita nak menggunakan medium tersebut maka tidak boleh melebihi suhu yang dicadangkan. Okey, dicadangkan. Medium inilah yang polyacrylate apa semua ni, dia akan beritahu. Okey, kemudian sebenarnya buffer. Okey, keempat buffer solution can affect the rate of migration of the sample in various way. Ada banyak dia. Yang pertama, ionic strength of the buffer. Ini memang peranan ionic strength. Okey, ionic ni menyebabkan sama ada kita punya sifat ionic satu kita punya satu analyte ni akan bertambah ataupun tidak dengan pergerakan dia. Apabila kita menggunakan buffer tertentu akan menyebabkan ionic strength dia menjadi kuat, maka dia akan bergerak lebih laju lah. Okey, higher ionic strength mean large plug of ion of the buffer that will lead to larger share of current carried by the buffer. So apa tu? So sample will carry smaller current. Okay. Dia akan apa berlaku adalah dia akan carry smaller current, bawa sikit current and cause low rate of migration. Okay. Kemudian di sebaliknya lah berlaku. Jadi maksud dia sini kita tengok ionic strength yang biasa digunakan adalah inilah kekuatan asid dia adalah antara 0.05 hingga 0.1 molar. Okey, biasa ni bukan asid ni buffer. Buffer biasanya kita buat phosphate buffer. Okey, untuk apa? Untuk apa larutan untuk sampel-sampel organik biasa kita guna phosphate buffer. Okey. Phosphate buffer biasa guna kita organik. Okay, kemudian composition, commonly used buffer formate, acetate, citrate, phosphate, okay, dan EDTA, etc. Okay, okay, phosphate buffer ini biasa. Okay, sebab kita ada contoh asid fosforik kan, kita ada H2, H saja, H1, okay, ini memang sangat penting phosphate buffer. Okay. The charge of buffer depend upon the type of sample being electrophorous. Maksud bergantung kepada jenis bahan. Yang saya cakap dulu lah, kata fosfat ni memang lebih guna untuk apa? Untuk organik biasanya. Okey, dengan pH of buffer. pH buffer ni melibatkan ni lah, melibatkan yang buffer kita buat tadi. Okay, the pH determine the degree of ionization of organic compound. It can also affect the rate of migration of the compound. Okay, increasing the pH increases the ionization of organic acid. Okay, maksud itu kerana apa? Kerana organic acid dia, okay, organic acid kekuatan dia adalah keasidannya kurang, okey, keasidan kurang. Jadi kita increase dia punya pH, will increase the ionization. Maksud dia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan apa? Berlakunya apa tu? Contoh apa? Kalau kita increase pH, kenapa increase pH akan increase dia punya ionization of organic acid? Okey. Organic acid kan contoh ada COH, ada OH, ada COH, okey. Okey. Maksud dia organic acid ni susah nak apa? Susah nak keluarkan H dia. Okey, nak keluarkan H dia. Apabila kita ada sesuatu base, di base tadi akan menarik H tadi. Dia akan menarik H, akan menyebabkan organik asid tersebut akan membentuk sifat keasidan dia.
Okey, kalau H tidak keluar, okey, maka kan kita tahu asid lemah, asid kuat kan. Kalau asid kuat adalah tercerai sempurna, asid lemah tu separa. Maksud dia kita nak supaya membentuk organik dari asid tu, supaya dia mudah untuk mengayon masa kita letakkan satu alkali yang kuat, supaya alkali tadi akan menarik hidrogen tadi keluar, akan menyebabkan bahan organik ni membentuk charge lah, seumpama macam tu. Okay? Jadi terbaliklah untuk base. Kalau base organik kita kena increasekan dia punya pH, supaya terbentuknya charge yang pada organik tersebut. Organik tersebut mudahlah maksud itu, tidak balas dengan maksud dia. Kalau organik acid kita tambah yang base yang agak kuat sikit, maka dia akan menyebabkan berlakunya pengayonan H daripada organik. Jadi organik tadi akan ada charge dia situ, okey, akan charge. Maksud sini ingat, di sini maksud dia bukan kita mengeluarkan contoh sini untuk asid ni, bukan kita mengeluarkan H di situ, H tu tidak keluar, tapi kita increase dia pH dia, menyebabkan H tadi seakan-akan nak keluar lah, itu umpamanya. Okay? Kalau keluar dia dah ada mengayon dah, seakan-akan keluar, jadi menyebabkan dia punya kuasa charge dia adalah menjadi besar. Okay? Umpama itu menjadi besar. Okay? Kalau kita tambah, the increase the pH, maksud dia menyebabkan H tadi akan berjauhan lagi, tertarik pada yang pH yang besar ni, menyebabkan, bukan maksud dia putus, bukan putus terus, maksud dia ada ion, bukan. Okay, the factor can be applied to amino acid that has both acid and base part. Can be applied, okay, juga itu. Okay, ini habis untuk untuk electrophoresis. Nanti saya masuklah untuk nota ni, kalau nak baca pun ada boleh, tidak ada masalah. Okay, ini lebih kurang sama saja. Dia tunjuk itulah apa yang berlaku. Ini saya ambil dekat online juga lah. Contoh. Okay, apa yang berlaku sini, ini sama je lah. Anode cathode lah, pergerakan dia. Okay, pergerakan sama saja. Okay, ini dia ulang balik. Okay, komputer, okay, sama je pergerakan dia. Ini contoh-contoh banyak lah. Okay. Okay, pergerakan dia contoh lah. Okay, kita break dah. Sekejap. 6-7 minit ke? Boleh? Boleh? Boleh, Prof. Betul.
Okey, boleh sambung Boleh Prof? Okey, kita sambung kepada seterusnya. Okey, inilah analytical derivatization, penerbitan analytical for gas chromatography. Okey, ini yang tadi kita buat apa? Dah cakap derivatization maksud dia penerbitan. Okey, ini saya tertinggal ni dalam patut saya ni dahulu sebelum electrophoresis. Okey, di mana tujuan kita sini adalah untuk apa? Apa tujuan derivatization, definisi dia, okay, the chemical modification of an existing compound to produce a new compound having properties that are suitable for a specific analytical procedure. Ini yang maksud derivatization. Contoh dia, maksud dia samalah untuk yang apa electrophoresis, sama juga kita ubahkan dia, yang kita nak balaskan supaya dia bentuk daripada yang tidak bercas kepada bentuk bercas. Okey, untuk apa, supaya dia boleh migrate. Okey, untuk ini tujuanlah, ini masuk derivatization. Kalau untuk apa kromatografi gas pula di situ, daripada yang apa, kalau gas maksud dia mesti meruap lah. Okey, meruap. Mungkin satu sampel tersebut susah sangat nak meruap ataupun memerlukan suhu yang tinggi, di mana suhu yang tinggi tersebut tidak boleh dicapai ataupun suhu yang maksimum untuk sesuatu kromatografi yang ada itu tidak mampu untuk apa menggaskan analyte kita. Jadi maksud dia, kalau katakan maksimum sesuatu kolom itu turus, adalah mungkin katakan contoh 300 darjah Celsius, tetapi analyte kita 300 darjah Celsius masih tidak memadai untuk menggaskan dia. Jadi maksudnya kita terpaksalah lakukan modification ataupun lakukan derivatization, supaya menghasilkan benda yang sama juga kita ubah sedikit, kita tambah sedikit ke dalam benda yang sama. Kata A, kita tambahkan A dengan B kat situ, menyebabkan A tambah B, B lebih mudah untuk meruap. Itu umpamanya lah yang tadi dalam bab electrophoresis, daripada yang tidak charge, yang neutral, yang tidak bercas lah, maka kita akan tukar ke bentuk yang bercas. Itu untuk electrophoresis. Tapi dalam bentuk kromatografi gas, daripada yang susah untuk menguap, jadi kita mudahkan dia untuk menguap. Itu maksud derivatization. Specific analytical procedure lah, suitable for specific analytical procedure. Jadi untuk yang kromatografi gas ni, dia ada nanti kita akan tengok ada tiga jenis derivatization. Okey, di sini why derivatization perlu lah dalam sesuatu case. Ini maksud sini melibatkan semua sekali lah. Kenapa kita lakukan derivatization? Okey, impact volatility kat situ. Okey, dia akan boleh untuk apa, lebih mudah untuk volatile. Okey, decrease absorption, improve resolution, increase stability, improve detectability, dan juga assist in structure determination. Itu tujuan untuk kenapa kita lakukan analytical derivatization. Itu boleh tengok itulah mana-mana yang kita boleh sesuai dalam keadaan-keadaan yang kita pilih. Yang pilih. Ini dia tujuan. Ada banyak. Apabila kita lakukan penerbitan sesuatu analyte, ada 6 sini. Inilah sebenarnya yang mudah ni, improve detectability. Kita nak pesan dia. Requirements ni, accomplish the desired modification, proceed quantitatively or at least reproducibility.
reproducibility. Okay, procedure product. Product with a readily distinguishable and separable from the starting material. Inilah. Okay, ini. Proceed rapidly with simple and straightforward laboratory techniques to be relatively selective with being applicable to a number of similar compound. Okay, ni perlu anda semula involve reagent and reaction with present no unusual hazard. Ini yang akan terlibat sebenarnya. Okay, dia ada reagent, kita tambah reagent tadi, reagent kita berikan akan bertindak balas dengan analyte kita tanpa merosakkan analyte tadi. Ingat, analyte tadi masih ada, tapi kita akan tindak balaskan supaya reagent tadi akan berada sekali dengan analyte. Ya, maksud dia bukan kita pecahkan analyte, tapi kita akan menambahkan reagent tadi ke dalam analyte tadi. Ikatan dia. Okay, contoh ni lah dari sini. Okay, the general reaction scheme kat sini. Okay, dia ada functional group. Kerja sini lah, berlaku tengok kan. Dia. Okay, AD dah masuk. Okay, tambah sini AD. Ni lah. Ni tambah. Dia ada yang H ni dia keluar tambah D, tapi benda ni kekal lagi. Kekal lagi. Contoh je lah. Sini ada untuk dalam teknik kromatografi. Okay, dia ada 3 jenis lah. 3 jenis dramatization ataupun penerbitan. Yang pertama adalah silylation, acylation dan juga acylation. Ini ada 3 jenis. 3 jenis derabatization ataupun penerbitan yang boleh dilakukan terhadap sampel yang susah untuk meruap. Ini dalam kromatografi gas. Okay. Kita tengok silylation. Apa silylation? Okay, kita introduce ada interaction of the silyl group. Maksud kita masukkan silyl group into a molecule. Maksud dia kita masukkan silyl group. Silyl group inilah. Good. Okay. Trimethylsilyl. Kita masukkan benda ni ke dalam molekul yang kita sedia ada. Okay. Contoh sini. Ni ada banyak lah. Okay. Ya. Okay. Maksudnya kita masukkan SI. Nanti notol yang ada lagi, ada beberapa notol yang saya akan bagi nanti. Kau boleh tengok dengan lebih mendalam. Contoh. Maksudnya di sini kita masukkan trimethylsilyl ke dalam molekul yang kita hendak tentukan. Jadi maksud benda ni akan terikat. Kemudian seterusnya terbutil dimethylsilyl. Okey, ini maksudnya kita nak balaskan sampel kita dengan ni lah silyl ni. Okey, tengok the reaction of the silyl group into a molecule usually by substitution of active hydrogen. Maksudnya kita molekul tu ada hidrogen yang aktif. Hidrogen aktif tadi akan keluar, kemudian akan masuklah dia punya trimethylsilyl ataupun terbutil dimethylsilyl. Contoh ni lah kita guna. Okay. Occasionally by replacement of the metal component of a salt. Kat situ. Okay. Contoh yang ada nanti ada contoh saya tunjuk ni. The most frequently used inilah untuk for gas chromatography. Inilah dan dua yang luluskan ni yang common. Okay. Dia punya apakah kebaikan dia? Okay. Wide range of application. Okay. Variety of reagent available, easily prepared, excellent thermal stability, excellent chromatographic characteristic. Ini dia punya kebaikan apabila kita buat acylation tadi. Okay, ini keburukan dia. Okay. Okay, ada
6 keburukan. Okey, 6 keburukan. Okey, di sini adalah silylation reagent moisture sensitive. Maksud dia kalau moisture sensitive kita kena guna ni lah tempat betul-betul yang apa, yang tidak lembab lah. Okey, kawasan ataupun menggunakan apa glove box ke apa ke, ya, di mana kita dapat mengawal dia punya apa moisture untuk bilik biasa susah sikit lah. TMS dan TBDMS derivative easily hydrolyzed. Ini masalah benda tu lah. Bahan untuk apa untuk silylation ni, bahan ni lah easy hydrolyzed. Susah lah, kita nak jaga. Kemudian derivative cannot be made in aqueous solution. Mestilah tak boleh aqueous solution pula. Sebab apa? Bahan ni adalah bahan organik. Okay, maksudnya kalau bahan kita apa, analyte kita hanya larut dalam aqueous, tidak boleh lah. Tidak boleh, dia mesti bahan organik. Okay. Must use aprotic organic solvent. Aprotic organic solvent tu benda apa? Kemudian silylating reagent and silyl derivative react with many column material. Ini masalah juga. Dia akan apa? Dia akan reagent ni, yang dua reagent ni, TMS dan TBDMCS ni akan apa? Akan react dengan apa? Kolom, bahan kolom. Sama ada stainless steel, okey, ataupun glass, okey. Ini susah bila dia boleh tidak balas, akan kacau lah, akan menghasilkan benda lain pula. Jadi tak sesuai. Okay, silicon residue build up in GC detector. Dah tu pula dah. Mana? Okay, jadi itu dia punya keburukan dia. Keburukan. Okay. Jadi untuk adalah beberapa cara untuk mengelak di mana sini. Jangan gunakan kolom yang boleh tindak balas dengan ni lah. Okay. Jadi kalau yang lain tidak boleh, yang lain kita kena sendirilah. Yang ni melibatkan kolom yang tertentu saja boleh digunakan. Okey, kalau tentu saya yang lain kita boleh tengok ni lah yang guna aqueous. Jadi mas bahan ni mudah untuk hydrolyze, jadi kita kena kontrol bagaimana supaya tidak hydrolyze. Okey, dan moisture juga sensitif, kita akan buat prepare pada yang apa kawalan yang boleh kita kawal dia punya moisture, mungkin dalam tempat-tempat yang tertutup. Okey, itu yang boleh kita atasi lah. Okey, cara kita atasi. Okey, ni commonly used silylation reagent ni lah digunakan. Bahan digunakan. Okey, BSA, BSTFA, you boleh check lah. Okey, apa nama dia? Okey, inilah bahan-bahan. Ini adalah dia punya apa? Dia punya analyte untuk karbohidrat, untuk carboxylic acid, okey. Dia guna untuk catalyst. Kemudian acylation. Okay, acylation apa kita buat adalah introduction of the acyl moiety into a molecule via substitution of an active hydrogen. Okey. Ini sini kita tengoklah. Ini adalah contoh. Memang sini ada fluoro, ada fluorin, fluorin. Ini trifluoro acetyl, pentafluoropropanil, heptafluorobutyril. Semua ada fluoro sini. Okay, the most frequently used derivative for gas chromatography. Ini yang selalu digunakan acylation. Ini bentuk. Ini lagi panjang situ dia. Okey, dia ada keburukan, dia ada juga dia punya apa? Kebaikan, okey. Sebab dia lebih stable. Okey, derivative hydrolytically stable. Perfluoroderivative increase volatility, increase sensitivity, okey. Jadi react with alcohol, maksudnya benda ni lah yang boleh digunakan. Thiol and amine can be used to activate carboxylic acid for esterification. Okay. Ini advantage, disadvantage dia sama juga moisture sensitive. Ini adalah hazardous. Okay.
malah ada fluorine tu hazardous. Okay. Sama juga ni, reaction must be done in an aqueous. Sama juga. Sebab apa? Kira sama, organic material. Okay. Yang moisture ni non aqueous ni sama juga. Okay. Ini derivative are frequently difficult to prepare. Ni tak boleh kata apalah. Nak prepare susah. Okay. Kita nak prepare untuk derivatization untuk apa acylation memang susah untuk. Okay. Ini yang terakhir, alkylation. Okay, alkylation kita introduce apa? Alkyl. Sudut alkyl sebagai substitution, penukar gantian situ. Okey. Ini sering digunakan. Contoh ni alkyl lah, kita masukkan menggantikan H apa semua. Okey, H pada sampel. Okey, ni ada advantage dia. Okey, wide range reagent available. Okey. Kemudian situ derivative are generally stable. Ini penting. Okey. Some reaction can be done in ecosystem. Ini special sikit sebab apa? Dia boleh digunakan dalam some system aqueous. Ini boleh digunakan untuk apa? Alkylation. Ini kebaikan dia lah. Some ecosystem boleh buat. Okay. Tapi disadvantage limited to amine and acidic. Limit tu lah. Okay. Reagent often toxic, biasalah bahan organik. Ini macam ni. Okay. Optimization for particular compound usually necessary. Ini malah kena optimization tu mudah. Okay. Commonly use alkylation reagent ini lah yang biasa digunakan. Okay. BF3 methanol methyl 8 reagent. Ini memang komersial, nama komersial. Okey. Habis untuk apa? Untuk kuliah kita. Okey, ada apa-apa? Ada soalan? Tuan ni memang saya dah upload dah, boleh tengok situ. Kemudian satu lagi yang apa Pak Syuanta baru ni semua macam mana dah submit semua sama dah? Ya. Submit semua lah. Okey. Yang apa sama sebagi tu boleh kan? Faham kan? Boleh Dah maksud dia yang untuk assignment tu buat bentuk ayat lah. Kan di situ pertama dia minta kena pasti kan. Yang pasti maksud dia ada pelbagai lah situ. Jenis yang ada di dalam dalam pencemaran tu kan. Jadi kalau kata pencemaran cat tu maksud dia, okey kita tengoklah cat tu ada pelbagai kan. Kandungan cat. Dia sebenarnya benda ni benda umum saja. Maksudnya yang penting situ memang kalau cek dalam Mr. Google ni memang pelambak ada jawapan dia sebenarnya. Tinggal satu lagi tinggal apa? Kita kena ambil maksimum lah. Jangan kadang tu terlalu simple. Contohlah dalam cat kan. Contohnya katakan kalau cat katakan cat rumah kan. Kalau cat rumah tu dia ada apa? Ada warna kan. Ada coloring dia ada warna dia, satu hal warna. Pigment warna tu mungkin ada daripada bahan organik. Ada pigment daripada bahan tak organik, betul kan? Itu hanya baru pigment. Dia tak ada lagi dia punya apa? Mungkin dia ada lagi dia punya bahan-bahan lain yang digunakan dalam cat. Sebab tu saya kata benda ni dia memang kalau kita tengok tu memang sebenarnya banyak sebenarnya. Yang first kita mesti nak tahu apakah
kandungan cat. Material cat, dan cat tu ada apa? Ada kalau melibatkan apa, cat cat minyak, ada mesti apa? Mesti ada pelarut organik kan? Betul kan? Kalau cat apa, cat yang water base tu, water base dia pun memang ada organik sebenarnya di situ dalam water base. Bukan maksud dia water base ni maksud dia menggunakan apa, menggunakan air saja tak. Pigment dia, pigment masih pigment dalam bentuk inorganik, faham kan? Pigment yang berwarna moden mesti ditambah aditif itu. Mungkin dalam cat juga ditambah, kalau cat ni lah, cat rumah dia ada apa, dia ada anti fungus kan. Biasanya anti fungus ni dibuat daripada logam-logam. Ya, adapun kalau dulu guna logam lah, sekarang mungkin ada menggunakan apa, inorganik apa, ataupun menggunakan apa, racun di situ. Menggunakan racun untuk anti fungus ataupun menggunakan apa, kompleks logam. Jadi maksudnya banyak sebenarnya itu yang boleh dibincangkan. Maksudnya kita kena tahu material dia first lah, bahan ingredient untuk cat tersebut. Jadi dalam ingredient cat tersebut kita boleh predict benda apa yang ada. Jadi macam mana kita nak buat untuk menganalisa ataupun kita nak menentukan bahan tersebut. Boleh faham tak? Dia tu saya open sampai lama kot. Lama tu. Apa nanti kita bincang lagi, tak apa, tak masalah. Kita bincang nanti. Okey, ataupun nanti minggu depan cuba apa? Cuba buat sedikit, minggu depan kita bincang. Kita tengok. Kita okey. Bagi idea, okey. Okey. Okey, jumpa lagi minggu depan. Masa Pak. Okey, sama.